الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا رب يسر ولا تعسر يا كريم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أما بعد. Bahagia Tuan Imam ya, Ustaz Amruddin, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sidang jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sekali lagi lah dapat kita meneruskan bacaan kitab kita. Kitab akhlak kita. Ya. Sama-sama kita lihat, sama-sama kita dengar ya. Panduan yang diberi berdasarkan apa yang Nabi SAW tunjukkan dahulu. Ya, kita masuk dalam bab akhlak yang baik. Satu bab disebut sebelum ni kerosakan akhlak. Ni kita akhlak yang baik. Antara akhlak yang baik itu dia buat baik dengan semua orang. Ya, nak tahu akhlak kita ni baik, kena buat baik dengan semua orang. Sekalipun orang itu ialah orang kafir. Ya, dia tak kira siapa saja. Jangan kita pula memilih. Ada orang dia memilih warna kulit, memilih ras, memilih bangsa. Islam tak benarkan ya, mengutamakan bangsa ataupun siapa ya, dia ada apa, tidak dibenarkan kita ni ada kasta ataupun tingkatan-tingkatan tertentu manusia ni. Ya, kena layan sama semua. Sebab tu Nabi sebut sebelum ni kita baca. Nabi kata da'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi. Doa orang zalim siapa? Ya, wa in kafiran, sekalipun dia tu orang kafir. Ya, orang yang kena zalim, walaupun orang itu kafir, laisa dunaha hijab. Allah tak ada halang, terus dia Allah terima. Tak ada sesuatu pun yang boleh hijab dia, halang. Jadi penghalang. Ya. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu, Nabi kata. Maknanya Nabi tak kata jangan buat zalim pada orang Islam saja. Ya, sesama muslim memang betul tidak boleh dizalimi. Tetapi perbuatan zalim itu dia melangkau semua. Bukan setakat kepada orang Islam, bahkan orang bukan Islam, bahkan kepada binatang sekalipun. Ya. Akhlak orang yang baik ni begitu. Dia bukan dengan manusia saja, binatang dia semacam dia kerjakannya. Ataupun dengan manusia tertentu saja, orang-orang tertentu saja. Ya. Hanya kepada saudara mara saja ataupun hanya jaga kepada kerabat saja. Tak, dia semua. Ya. Mengenai hadis di atas, Islam melarang melakukan penganiayaan terhadap orang yang tidak seagama dengan mereka. Ya, Islam larang. Jangan kita nak aniaya orang yang walaupun dia tidak seagama dengan kita, selagi mana mereka itu adalah kafir yang baik, kafir yang tidak menunjukkan permusuhan dengan Islam.
maka kita tak boleh zalim kepada mereka, kita tak boleh menganiaya mereka. Ya, ulama membahagikan orang kafir ni, sebahagian kata ada 4 jenis, sebahagian lagi kata ada 5 jenis orang kafir. Ya. Kafir bagaimana? Daripada 4 tu, 3 jenis tak boleh di apa? Kita nak aniaya ataupun kita nak buat musuh. Hanya 1 saja yang boleh kita lawan ataupun tentang mereka. Siapa dia? Yang pertama dipanggil kafir zimmi. Kafir zimmi ni orang kafir negara lain. Kita Malaysia ni, kata kita ni negara Malaysia, negara Islam. Kafir negara lain, ya, yang menunjukkan persahabatan dengan kita. Contohnya Thailand, kan? Dia majoriti dia, penduduk dia adalah Buddha agamanya, tetapi dia menunjukkan persahabatan berbaik, maka ini dipanggil kafir zimmi. Ya. Kalau kita adalah negara yang power, yang besar, yang kuat, dan dia memerlukan perlindungan kita, kafir zimmi ni, ya, kita ni negara yang super power, apa ni, kekuatan militer, tentera kita ni kuat, dan dia mengharapkan bantuan kita, ya, dia di kategori kafir zimmi, tapi dan dia perlu beri cukai, yang dipanggil jizyah. Ya, berlaku Nabi minta kepada kerajaan-kerajaan yang bukan Islam ketika zaman Nabi SAW di Madinah dulu. Nabi minta kepada Rom, kepada Mesir, kepada Habsyah, kepada Parsi. Nabi hantar utusan surat suruh terima Islam. Kalau tak nak terima Islam, kena bayar cukai. Itu kafir zimmi. Satu lagi dipanggil kafir muahad. Kafir muahad ni adalah kafir yang tinggal dalam negara yang dikuasai oleh orang Islam. Negara itu adalah negara yang dikuasai oleh orang Islam. Dia duduk dalam tu dan dia ada perjanjian. Contohnya kita lah, negara kita ni. Negara kita ni negara yang dikuasai oleh orang Islam. Dalam negara kita ni ada orang kafir. Mereka ni kategori muahad sebab mereka ada perjanjian bersama, ya, boleh mendapat kerakyatan, mempertahankan negara. Perjanjian dia, ya, hidup secara harmoni, ya. Jadi satu lagi kafir. Satu lagi dipanggil kafir musta'man. Kafir musta'man ni adalah kafir yang minta perlindungan. Dia daripada negara luar, dia orang kafir, ya, takut duduk negara dia sebab pemerintahnya zalim, maka dia lari, dia menjadi pelarian ataupun dia mencari suaka politik, kalau kita kata sekarang, ya, suaka politik, sebab diancam di negara dia. Dia lari bukan sebab jenayah, bukan sebab dia buat jenayah, dia ada kesalahan-kesalahan jenayah. Yang ni tak boleh. Ini kerana ancaman politik yang dia tak bersetuju, ya, dengan pemerintah dan sebagainya, maka dia diancam dan dia lari. Katalah dia lari ke negara kita, ya, maka mereka ini perlu dilindungi, perlu dijaga, ya, berhak mendapat perlindungan daripada kita. Sebab tu kita kena, negara kita ni perlu menjadi negara Islam yang kuat, ya, orang boleh bergantung dengan kita. Contoh Turki, kita tengok Turki kuat, dia bukan sekadar tentera saja kuat, ekonomi dia pun kuat, ya, jadi orang mengharapkan bantuannya, ya. Satu lagi kafir dipanggil kafir harbi. Ini yang keempat. Ini saja yang kita boleh, ya, serang ataupun perang mereka. Kafir yang boleh diperangi. Ya, harbi di mana perang, yang boleh diperangi. Kafir harbi daripada mana? Yang tadilah, asalnya dia kafir zimmi, asalnya dia adalah kafir muahad, tapi bertukar, watak dia bertukar. Contoh dalam Al-Quran sebut ada satu surah cerita tentang bab ni, dipanggil surah Al-Hasr ataupun Al-Hasyr. Al-Hasyr tu maknanya, surah tu maknanya pengusiran, diusir. Satu kaum diusir, berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah tu cerita, ayat awal-awal tu cerita ditujukan kepada satu kumpulan
Yahudi. Ya, satu kumpulan Yahudi. Satu kaum ataupun satu perkampungan Yahudi. Di Madinah dulu ketika Nabi hijrah, dia ada beberapa kumpulan Yahudi yang duduk situ. Mereka ni walaupun Yahudi tapi dia ada bangsa-bangsa dia ataupun suku kaum dia. Satu dipanggil Quraizah, Kainuqa dan juga Nadir. Mereka ni bila Nabi SAW datang, mereka mengadakan perjanjian untuk bersama. Antara perjanjian dia mengiktiraf Rasulullah sebagai ketua, yang dalam dipanggil Piagam Madinah. Dan salah satu daripada perjanjian itu ialah bersama mempertahankan Madinah apabila Madinah diancam. Mempertahankan negara, sekiranya negara diancam oleh musuh, sama-sama pertahankan. Ya, berlaku kepada Bani Nadir. Bani Nadir ni dia sama berjanji, tapi apabila Madinah diancam oleh musuh, tak silap dalam perang Khandaq, dia sabotaj tentera Islam. Ya, dia duduk dalam ni. Ya, dia berhubung dengan musyrikin Mekah. Dia tunjukkan mana laluan-laluan, mana tempat-tempat yang musyrikin Mekah boleh masuk. Ya, maknanya dalam perjanjian piagam tu sebut sama-sama pertahan, tapi dia membocorkan rahsia. Takdir Allah, ya, musuh apa? Musuh tak jadi serang. Ya, sebab apa? Sebab Allah datangkan ribut yang kuat menyebabkan mereka lari balik. Bani Nadir ni tadi, apabila berlaku macam tu, maka Nabi SAW ambil tindakan. Ya, ambil tindakan. Maka bukan kisah tu pada Bani Quraizah, tak silap. Bani Nadir ni lain. Ya, Bani Quraizah tu dia kena, bila macam tu dia dikena hukum, ya, mengikut hukuman Yahudi. Makanya tu Bani Nadir ni lain, kisah asal lain. Ya, tapi dia ada melanggar perjanjian, ya, menyebabkan Nabi SAW mengenakan tindakan. Nabi bawa sahabat bersenjata, ya, pergi ke arah perkampungan Bani Nadir. Bani Nadir ni, kampung mereka ni, mereka jaga dengan kubu yang kuat. Mereka buat benteng pertahanan. Kubu mereka kuat, dan mereka kata kubu ni takkan dapat ditembusi. Kuat, ya, tak mungkin dapat ditembusi. Tapi Allah kata, Allah datangkan dalam hati mereka ni, Bani Nadir ni, perasaan takut. Allah letakkan perasaan takut dalam hati. Ya, rasa kuat kukuh benteng ni, mereka pun punya senjata yang kuat, yang boleh pertahankan diri. Tetapi apabila Allah letakkan dalam hati ni rasa takut, rasa gentar, habis. Ya, apa yang berlaku? Ya, dalam peristiwa itu Nabi mengarahkan nak memusnahkan kubu dia. Nabi suruh dibakar pokok-pokok kurma, pokok tamar. Dalam Islam, kaedah ataupun adab ataupun akhlak Islam, bila kita serang satu tempat, kita tak boleh musnahkan kebun, tak boleh musnahkan tanaman, tak boleh bunuh binatang, tak boleh rosakkan rumah ibadah. Ini akhlak Islam. Tapi dalam bab ini ada pengecualian. Allah sebut dalam bab ini, ulama, ya, apabila Allah ceritakan tentang bagaimana Nabi arahkan supaya pokok-pokok ini dibakar, supaya boleh menjejaskan kubu ataupun tembok mereka. Ya, akhirnya apa berlaku? Tidak berlaku pertumpahan darah, tak berlaku peperangan. Mereka menyerah diri. Mereka menyerah diri saja. Sebab apa? Sebab dalam hati mereka Allah letakkan rasa takut. Tak berani nak lawan. Tidak ada pertumpahan darah pun. Ya. Apa yang berlaku? Nabi usir, halau keluar. Ya, sebab tu dipanggil surah Al-Hasr ataupun surah pengusiran. Mereka diusir daripada kampung, daripada perkampungan mereka. Hanya dibenarkan setiap orang bawa barang yang boleh diletakkan ataupun dibawa oleh unta mereka. Setiap orang boleh bawa apa barang yang boleh letak atau dimuatkan atas unta. Ya, maka mereka pun itu saja barang mereka bawa. Barang-barang lain apa?
barang-barang lain menjadi ghanimah, rampasan. Menjadi rampasan. Dalam riwayat kisah kita dalam apa ni, antara dalam apa tafsir Ibn Katsir cerita, mereka ni sebelum mereka tinggalkan perkampungan itu, mereka rosakkan barang-barang, rumah mereka rosak, musnahkan, kerana tak mahu, kerana apa? Kerana tak mahu dirampas. Tetapi yang dirampas tetap banyak harta rampasan itu, menjadi harta milik Rasulullah dan juga orang Islam. Jadi itu maknanya, walaupun kita tidak seagama, tetapi selagi mana mereka berada dalam keadaan harmoni, dalam keadaan baik, maka kita tidak boleh ganggu mereka. Kita tak boleh ganggu mereka. Kita tak boleh ganggu secara fizikal, secara mental ataupun secara emosi, tak boleh. Kadang orang diingatkan secara fizikal je, nak pergi takut-takutkan dia, tak boleh. Tak, secara emosi pun tak boleh ganggu. Kita buat sesuatu perkara yang boleh menjejaskan, menyebabkan dia rasa tersinggung, menyebabkan dia rasa apa? Menyebabkan dia rasa rimas dengan kita. Tak boleh. Ini akhlak Islam. Islam dia kena menimbulkan keharmonian. Kita kena timbulkan rasa orang rasa harmoni dengan kita. Sebuah riwayat tentang Ibnu Umar mengatakan, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, pada suatu hari keluarganya menyembelih seekor kambing. Keluarga Ibnu Umar ini disembelih seekor kambing. Ketika Ibnu Umar datang pada keluarga dia ni, pergi ziarah keluarga dia, tengok keluarga dia ada yang tengah sembelih kambing, dia tanya, apakah kalian sudah menghadiahkan kepada tetangga kita orang Yahudi tu? Jiran dia ada orang Yahudi, tanya, daging kambing ni bagi tak kat jiran tu, yang bukan Islam ni, yang Yahudi ni? Kita tahu Yahudi ni permusuhan pada Islam sangat kuat, kan? Orang Yahudi ni dia musuh pada Islam ni sangat kuat. Islam ini adalah musuh nombor satu dia. Tetapi selagi mana dia tidak menunjukkan permusuhan, kena layan baik. Jadi sebab tu Ibnu Umar tanya, bagi tak dekat orang tu? Apa kalau dia jawab? Kata Ibnu Umar kata, kenapa dia suruh bagi? Sebab dia kata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ibnu Umar kata ini perintah Nabi. Nabi kata apa? Ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Rawahu Al-Bukhari. Nabi kata apa? Nabi kata berulang-ulang kali Jibril pesan aku. Jibril datang pesan pada Nabi ni kerap sangat. Berkali-kali Jibril berpesan pada aku supaya berbuat baik dengan jiran. Sampai satu tahap Nabi kata, sampai Nabi sangka Jibril ni nak bagi tahu sampai jiran ni boleh menjadi pewaris. Sampai tahapnya tu, tapi tidak. Sebab terlalu kerapnya Jibril pesan pada Rasulullah, jaga jiran, perhatikan jiran, ambil berat tentang jiran, sehingga Nabi kata sampai satu tahap dia rasa macam Jibril ni nak bagi tahu, kalau kita meninggal, jiran ni boleh jadi pewaris, tapi tidak. Tapi maknanya begitu kuatnya, begitu kerapnya pesanan Jibril ni. Islam memerintahkan supaya manusia berbuat baik terhadap saudaranya, sekalipun mereka itu pemeluk agama lain. Kalau saudara kita berasal, kerana ini zaman Rasulullah, kebanyakan sahabat bermula dengan agama musyrik. Sahabat-sahabat, sebahagian besar sahabat-sahabat beragama musyrik, dan semuanya keluarganya musyrik asal sebelum Islam. Bila mereka Islam, keluarga mereka tidak Islam. Keluarga mereka masih kekal dengan musyrik, dengan syirik, ataupun dengan penyembahan berhala. Walaupun mereka telah Islam, keluarga tidak, Islam suruh buat baik. Macam kita tak ada masalah, keluarga kita semua Islam. Kalau tak Islam tu dia keluar Islam, itu lain, kan? Berlaku kita ni, keluarga kita ni, adik-beradik, sepupu, apa semua kita ni memang Islam. Sebab kita ni Melayu ni, bila sebut Melayu orang kata Islam semua dah. Tetapi kalau dia tak Islam, kemungkinan besar dia sendiri keluar. Maka ini lain, layanannya berbeza. Tetapi ini maknanya yang memang asal bukan Islam. Contohnya orang Buddha, Cina Buddha memeluk Islam, keluarganya tidak Islam.
Ya, keluarganya tidak Islam, tetapi kena buat baik dengan keluarga. Jangan pisah, jangan tinggalkan. Ya, kita tak ada pengalaman bab ni, tuan-tuan. Tak tahulah kalau tuan-tuan ada pengalaman dengan keluarga, sama ada berkahwin dengan yang bukan Islam dulu, kemudian bawa Islam kahwin. Mungkin ada pengalaman seperti itu. Saya tak ada pengalaman berhadapan dengan ahli keluarga yang tidak Islam. Tapi sekiranya ada begitu, kena layan mereka dengan baik. Ya, kena cari jalan. Mungkinlah penerimaan awal mereka tolak. Mereka tak nak. Tetapi apabila kita tunjukkan baik, insya-Allah akhirnya Allah lembutkan hati. Rasa saya pernah cerita seorang sahabat saya dulu. Seorang kawan saya. Ya. Cikgu. Dia mengajar di Sarawak. Ya. Mengajar di Sarawak. Berkenalan, satu maktab. Satu maktab dengan budak ataupun anak orang Iban. Iban kita tahu lah, dia bukan Islam. Dia sama ada Kristian ataupun tidak ada agama. Ya. Tapi yang ini Kristian. Ayahnya padri di kampung tu. Tok Imam di kampung tu. Ya. Maknanya orang kuat berpegang. Budak ni masuk Islam. Ya, memeluk Islam. Kemudian dia bantu. Dia bantu dan dia juga bawa apa semua dia uruskanlah. Sembunyi daripada keluarga. Tak bagi tahu. Ya. Ketika itu dia mengajar di Sarawak. Takdir Allah kahwin pula. Dia kahwin dengan perempuan ni. Memang keluarga bila tahu tolak. Keluarga tak nak. Keluarga buang. Ya, keluarga dia buang dia. Sehingga dia dah kahwin, dapat 2 anak. Dah anak 2 orang, baru boleh balik jumpa mertua. Baru lembut hati. Hati mertuanya lembut. Ya. Kemudian bila macam tu keluarga ni terima. Ya, kalau dia balik, peralatan masak apa semua ada khas untuk dia, yang simpan, yang keluarga tak guna. Ya, untuk jaga halal, bab-bab halal haram ni. Makna keluarga respect. Asal dia tak mau terima. Asal dia tolak sepenuhnya. Ya, tetapi usahanya nak buat baik, tanya khabar apa semua, nak balik tak boleh. Ya, tapi akhirnya diterima. Ya. Dia kata, dia cerita sehingga satu masa pak mentua ni nak meninggal dunia. Pak mentua nak meninggal dunia ni, dia masih lagi padri. Ketika dalam nazak, ya, dah nazak 3 hari nazak, tak silap, dia sakit, lepas tu nazak teruk ni. Dalam nazak tu, sebelum menghembuskan nafas yang terakhir tu, lancar di mulut mentua lelaki dia ni, pak mentua dia ni, 3 kul. Dia baca automatik, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kata terperanjat. Dari mana dapat ni? Bila masa dia belajar? Adakah dia telah secara senyap-senyap dia pun menerima Islam? Tak tahu. Wallahu a'lam. Sekarang ni tak silap saya, mak dia masih ada, mak dia ikut. Ya. Bagaimana boleh berlaku macam tu? Kerana walaupun keluarga tolak, tapi dia tidak tolak keluarga. Keluarga memang tak nak, tapi dia tetap dia nak cuba hubung baik, jalinkan hubungan baik. Ada lagi kawan tu. Ya. Itu dia. Jadi sebab apa? Kerana Islam itu kehendak Islam. Islam nak kita ni, kalaulah kita ada, ya, berasal daripada yang bukan Islam, apabila kita menerima Islam, jangan buang keluarga. Ya. Berpegang teguh pada kebenaran tidak berarti harus menjauhi kaum kerabat atau keluarga yang beragama lain. Walaupun kita ni soleh ataupun kuat Islam kita, tak bermakna kita kena buang. Kita tengok contoh Ustaz Abid Liu, kan? Ustaz Abid Liu, kan? Dr. Rawi. Ya, Ustaz Rawi dulu pun menurut Islam pun nak diancam bunuh oleh keluarga dia. Dulu mula-mula. Sebab keluarganya Hindu ni kuat. Ya. Sebab apa? Allah peringatkan kita. Allah kata, wasahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik.
Dan turutlah jalan orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal-amal soleh. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Maknanya Allah kata kita bergaul dengan keluarga walaupun mereka ni siapa saja, apa saja agamanya, bergaul dengan cara yang baik. Itu memang Allah suruh. Ya, surah Luqman ayat 15. Islam telah menggariskan bahawa umat berkembang mengikut peradabannya. Semua dapat terjamin apabila anggota masyarakat mempunyai akhlak yang baik. Jika sesebuah negara tidak mempunyai akhlak, negara pasti akan merosot. Ya. Berkembang, negara kita ni makin baik, makin canggih teknologi dia, tapi masyarakatnya juga kena makin baik akhlak. Akhlak kena makin baik. Ya. Kita tengok sejarah-sejarah negara-negara dulu, ya, negara-negara besar dulu. Contoh Mesir dulu. Negara yang besar, hebat teknologi dia, hebat pembangunan negara dia. Ya. Tetapi apabila kehebatan pembangunan itu tidak sama dengan pembangunan akhlak, ya, dengan kebaikan akhlak, maka Allah musnahkan. Allah musnahkan. Ya, jadi begitu. Begitulah dengan kita ni. Ya, nak tak nak, kita bermula dengan diri kita sendiri. Setiap orang dia kena letakkan akhlak yang baik. Ya, barulah insya-Allah negara kita akan jadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, negara yang Allah redha. Allah beri keampunan. Ya. Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut. Kami berada dalam sebuah rumah dan di dalamnya terdapat beberapa orang dari kaum Muhajirin dan Ansar. Ya, ada satu keramaian, satu majlis dan sebuah rumah. Dalam rumah itu ada orang Muhajirin, sahabat-sahabat daripada Mekah, dan juga ada juga sahabat daripada kaum Ansar, iaitu orang asal Madinah. Pada masa itu datang Nabi pun sampai. Kami berharap agar dapat duduk di samping baginda. Anas kata dia dalam ramai-ramai itu dia harap dapatlah duduk dekat dengan Nabi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bangun. Nabi bangun dan mendekati pintu, duduk kat muka pintu. Nabi berdiri dekat muka pintu. Nabi pegang kepada kedua belah tiangnya. Nabi pegang pintu tu, kiri kanan. Ya, Nabi pegang macam tu. Ya. Kemudian Nabi bersabda, Al-a'immatu min Quraisyin wali alaikum haqqun azim walahum zalika ma fa'alu salasa iza stahramu rahimu wa iza hakamu adilu wa iza ahadu wafau faman yaf'al zalika fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nabi kata sebab dalam tu ada orang Quraisy, ada orang Muhajirin, ada orang Ansar, ya. Nabi bangun, Nabi kata pemimpin-pemimpin ini adalah dari kalangan Quraisy. Ya. Pemimpin-pemimpin dalam kalangan kita ramai-ramai ini adalah dari kalangan orang Quraisy. Nabi letakkan, ya, keutamaan. Ya, kenapa Nabi letak keutamaan kepada orang Quraisy? Ya, sebab mereka inilah orang yang dekat dengan Nabi, yang faham, yang tahu tentang Islam, yang faham, sebab mereka ni, ya, sahabat yang rapat. Ya, aku telah diberi hak yang amat besar untuk pimpin kalian. Ya. Orang Quraisy pun mendapatkan hak itu selama mereka menunaikan 3 perkara. Nabi kata pemimpin ni yang utama, yang aula adalah orang Quraisy. Tetapi mereka boleh jadi pemimpin selagi mana 3 perkara ini mereka jaga. Kalau mereka tak jaga, hak ataupun kewajipan sebagai pemimpin tak perlu lagi ditaati. Apa dia? Nabi kata apabila diminta belas kasihan, mereka akan memberikan kasih sayangnya. Bila mereka jadi pemimpin, kalau orang jadi pemimpin, orang bawahnya, rakyatnya minta belas kasihan, minta pertolongan, dia kena beri dengan bentuk kasih sayang. Bukan kena beri dengan bentuk dia ungkit-ungkit. Tak boleh. Bagi tapi ungkit. Maka di situ bukan kriteria. Dia kena bagi dengan bentuk macam kita bagi kasih sayang. Macam tuan-tuan lah, cucu menangis nak barang, nak apa, bagi. Adakah bagi dah kena marah ke kasih sayang? Kan? Kita kalau marah, kalau anak cucu memang tak bagi dah. Tapi ada benda masa-masa kita terpaksa bagi. Tapi bagi dalam keadaan kita tak reda ataupun dalam keadaan kita terpaksa, dia berbeza. Ya? Bagi dalam bentuk kena kita bagi itu
dalam bentuk kasih sayang. Itu yang pertama. Apabila dia memutuskan suatu perkara, diminta untuk memberi apa? Dia kena bagi satu arahan ataupun satu ketetapan ataupun bagi satu hukuman. Mereka berlaku adil. Ya, bagi ketetapan ataupun perintah itu dengan adil. Dia tidak boleh memihak. Tidak boleh ada berat sebelah. Tidak boleh ada yang lebih yang kurang. Kena dalam bentuk adil. Ya. Dan apabila berjanji, mereka tepati. Dah janji pemimpin, kalau dia dah keluar daripada mulut dia, nak bagi apa, nak sebut apa, dia sebut, dia kena tepati. Tu, ya. Dia kena tepati. Minggu dulu kita sebut tentang seorang, kan, ketika Nabi berada di sebuah rumah, seorang perempuan janji dekat anak dia nak bagi sesuatu. Nabi marah. Ya, Nabi kata apa? Kamu tak boleh sebut begitu saja. Ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika wada. Tu Allah kata, apabila kamu nak bagi tahu sesuatu, kamu sebut sesuatu, aku nak buat ni besok. Besok aku buat. Jangan cakap macam tu, Allah kata. La taqulanna li syai'in, jangan sebut macam tu. Ya, jangan sebut besok aku buat. Illa ayyasha Allah. Kecuali kamu turuti dengan perkataan itu ialah apa dia? Insya-Allah. Ya, kata nak buat tapi kena turut dengan insya-Allah. Jangan berat sebut insya-Allah ni tuan-tuan. Insya-Allah ni kena ringan di mulut. Ya, jangan dengan orang kita insya-Allah, dengan isteri, dengan pasangan tak mau sebut insya-Allah. Tak jadi, kena ringan. Ada orang dia dengan kawan-kawan, kalau cakap insya-Allah tu tak putus. Tapi kalau dengan pasangan berat nak sebut. Kenapa jadi macam tu? Pasangan itu juga tetap sama. Keluarga kita pun tetap sama. Kena sebut insya-Allah. Ya. Besok kita pergi pasar bang. Insya-Allah kita pergilah besok. Sebut. Kita apa? Bang besok pergi pasar. Tu je kan? Je. Malah nak memanjangkan perkataan. Sebut, kena sebut. Sebab ini kalimah yang sebut dapat pahala. Senang je. Sebut je Allah bagi pahala. Tak sebut rugi, tak sebut Allah letakkan pertanggungjawab. Tak buat maka kita khianat ataupun mungkir janji. Barang siapa yang tidak menunaikan hal itu, dia akan dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat dan segenap umat manusia. Maknanya kalau dia dah jadi pemimpin, seorang pemimpin, 3 perkara ni dia tak buat, maka Allah laknat. Nabi kan sebut Allah laknat. Ya. Dia dengan orang yang dipimpin, dia tidak tunjukkan kasih sayang, ya, dia tidak berlaku adil, ataupun dia berjanji tapi tidak tepati, maka Allah laknat. Manusia lain pun akan memandang buruk. Ya, sebab tu berat jadi pemimpin, bukan senang. Kita nampak jadi YB. Berat, bukan satu benda yang mudah. Ya, sebab kesilapan rakyat dia tanggung. Kesusahan rakyat dia tanggung. Ya, kesusahan rakyat dia tanggung. Kalau ada mana-mana rakyat yang susah disebabkan kecuaian dia tanggungjawab. Ya, rakyat susah sebab dia cuai, dia tak pergi tengok, menyebabkan rakyat melarat menderita, maka dia bertanggungjawab. Hadis di atas menjelaskan bahawa kedudukan suatu bangsa, negara ataupun keluarga tergantung pada akhlak. Kita habis sikit lagi, ya. Al-Hasan meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu biqaumin hatta khairan walla amrahumul hukama wa ja'alal mala indas sumha wa idza aradallahu biqaumin syarran walla amrahum sufaha wa ja'alal mala indal bukhala." Rawahu Abu Daud. Apabila Allah hendak menghendaki kebajikan pada suatu kaum, apabila Allah nak letakkan suatu kebaikan pada suatu kaum, Allah kata, ya, Nabi kata apabila Allah nak letakkan satu kebaikan, satu kemuliaan, satu penghormatan pada satu kaum, maka urusan mereka diberi kepada orang-orang yang arif. Urusan-urusan dia diberi oleh orang-orang yang arif, yang tahu, yang memang mahir bab tu, orang yang pakar dalam bidang tu. Ini kita bagi orang tu tak tahu apa dia pegang, maka rosak. Tapi diberi kepada orang yang arif, orang yang pakar, yang ahli.
Dan harta kekayaan mereka diserahkan pengurusannya oleh orang-orang yang dermawan. Harta negara diserahkan kepada pengurusannya oleh orang yang memang pemurah. Ya, orang pemurah pegang. Maka negara itu akan jadi negara yang dihormati, dipandang tinggi. Tetapi apabila Allah menghendaki kehancuran bagi suatu kaum, tapi kalau Allah nak letakkan kita ni, negara itu sebagai negara yang Allah tak suka, maka Allah akan letakkan ni kedudukan perkara-perkara tadi, urusan ini kepada orang yang buruk perangainya. Satu, pemimpin itu dari kalangan pemimpin yang buruk perangai dia. Pemimpin yang bab maksiat, bab mungkar ni biasa saja dia buat. Maka itu bermulalah kehancuran bagi sesebuah kaum ataupun sesebuah negara. Dan menempatkan harta kekayaan di tangan orang yang kikir, orang yang kedekut. Dan orang yang pegang pengurusan keuangan itu ialah orang yang kedekut. Maka susah manfaat untuk rakyat dapat. Rakyat tak dapat manfaat. Sebab apa? Bagi mereka, untuk rakyat susah nak bagi kedekut, tetapi bagi sesama mereka, mereka akan berbahagi-bahagi. Itu bahaya. Jadi bab ni kenalah kita perhati, kita akan perhalusi. Wallahu a'lam. Cukuplah sampai sini untuk kita bersama memahami dan juga melihat apakah akhlak-akhlak yang kita kena jaga, yang kita kena bagi diri kita ni, setiap individu, apa yang kita kena ada dalam kehidupan kita ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan kebaikan untuk kita bersama pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan ataina hukman wa ilma, wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.